Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Kurang malam ni tuan. Mana yang lain? Jadi tahlil lepas kuliah, lepas isyak. Mana-mana boleh tu. Hajat support. Tak apa. Dia tak bagi nama kot, umum ikut. Kan dia bagi nama. Tak apa. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Bahaya panjang harapan. Oh, dia nama Sa'iyah binti Hamzah. Tahlil dan Wakaf ni. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan buku surat 55. Kalau Rumi buku surat 55, bahaya panjang angan-angan ataupun bahaya panjang harapan, samalah. Tamanni tu terjemah dia dalam bahasa Arab dipanggil tulut tamanni. Tulut tamanni ni boleh terjemah panjang harapan ataupun panjang angan-angan. Sama lah tu. Baik, jadi kita tengok apa bahaya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata apa? Bahaya panjang harapan. Baik. Ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin, moga-moga Allah sedarkan diriku dan dirimu dari kelalaian. Jadi makna dia panjang banget. Kita angan macam-macam ataupun kita harap di dunia ni macam-macam. Tiba-tiba datang kematian yang kita tak sangka. Dan dia menunjukiku dan kamu sekalian untuk bersiap sedia berpindah daripada tempat tinggal yang fana ini kepada tempat tinggal yang abadi. Maksud dia bersedia untuk matilah tuan. Kita akan mati dan kita tak tahu bila kita mati tuan. Kita tengok macam mana kita nak insaf. Kita tengok sekeliling kita tuan. Banyak kematian datang dalam keadaan kita pun tak sangka. Betul? Contohnya tuan-tuan, baru ni banjir kan, ada yang mati, betul tak? Ada yang lemas. Sebelum tu, masa tu jugalah, yang mati 10 orang tu. Tahu kan? Saya ingat semua orang tahu kot. Mati 10 orang kan. Sebab apa tuan-tuan? Kemalangan. Tak sangka tuan-tuan. Bila kita baca cerita dia sedih. Saya pun terbayang kalaulah saya di tempat suamilah kepada si mati tu dan ayah kepada anak-anak, bagaimanalah kita nak hadapi saat tu. Bukan senang kan? Dia naik kereta Proton Wira. Naik dalam tu 10 orang tu. Kalau naik kereta Wira 10 orang, kita dapat tahulah keluarga ni bukan senang. Betul tak tuan-tuan? Itu poin dia. Kalau orang kaya mestilah Velfire, betul tak kan? Tak pun Alphard, tak pun Estima, ataupun koman-koman pun Nissan Sentra ke apa, ramai tu kan. Ini naik kereta Wira lama 10 orang tu, ramai tu. Ramai. Macam mana dia naik ramai tu? Dan mereka ni daripada Kelang pergi ke Melaka. Ada kenduri kahwin, kenduri di Melaka. Jadi masa balik tu kereta rosak dekat Lebuh Raya
utara selatan, hubungan tengah. Dia hubungan tengah tu kan, dia panggil elit, budaya elit. Jadi susur nak keluar ke Subang tu, kereta dia rosak sebab masuk air, kan banjir, masuk air rosak. Jadi bila rosak, yang kesian ni berapa? Dia ada anak 9. Anak yang ketiga tak naik, anak yang ketiga tak ikut. Okay, tak muat kot. Anak yang ketiga duduk di rumah di Kelang. Jadi yang ada dalam kereta tu isteri dia dengan 8 anak dia. Dan anak dia ada seorang baru 10 bulan, kecil ni, 10 bulan, belum setahun. Yang tu ada dekat isteri dia. Kemudian ada yang kecil lagi, umur 3 tahun. Itu yang paling besar pun 17 tahun. Jadi semua dalam kereta tu ada apa? Ada lebih kurang 9 orang lah kan, campur dengan dia 10 lah. Tapi disebabkan ayah dia duduk kat luar, jadi ayah dia duduk tunggu pomen tu repair, duduk tunggu, tiba-tiba mai lori pasang kan, trailer. Kalau lori pasang biasa ni trailer besar, dia terbabah. Trailer ni pun dia bawa anak kecil dia 2 orang dengan isteri dia. Tak tahu, rasa macam orang Melayu lah tuan-tuan kalau bawa anak isteri ni. Jadi tuan-tuan terbabah, langgak yang pomen tu teruk lah. Pomen tu kena langgak, pomen tu mati, campur dengan yang dalam kereta tu ada 9 orang tuan-tuan. Jadi berapa orang tuan-tuan semua? 10 orang mati. Tuan-tuan tengok gambar tuan-tuan kereta tu, penyek tuan-tuan, penyek terus. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan bila tengok macam manalah ayah dia tuan-tuan, ayah dia mengadu kat orang tepi jalan kan, minta tolong isteri dengan anak dia dalam tu. Kereta dah lepeh dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tak tahu tuan-tuan nak kata macam mana bila tengok apa keadaan yang macam tu lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kesian tuan-tuan, kesian tuan-tuan, tak tahu nak kata. Yang saya sedihnya yang hak rakam tu, yang hak rakam tu pun menangis. Hak rakam tu menangis sebab suami dia jumpa dia, minta kata tolonglah isteri dengan anak dalam tu. Kereta dah habis rapat dah, mana nak tinggal. Saya tak tahu dalam kereta tu ada 9 rapat dengan baby yang ada 9 bulan. Allah, yang hidup ayah dia pun macam mana tuan-tuan. Saya terbayang, kalaulah saya di tempat ni. Tapi nak ceritanya tak sangka tuan-tuan. Betul, siapa sangka? Saya tak sangka tuan. Saya pun balik KL lah. Saya balik KL, accident tu berapa bulan tak? 17-18. Saya balik dalam 17 accident. Saya balik nak 15. Lalu kat jalan tu pun saya balik duduk dekat Kelana Jaya tuan, tak jauh dengan Subang, sebelah-sebelah. Tapi nak jadi tuan, tak sangka dah. Tiba-tiba meninggal semua. Tanam 99 di dalam liang lahat. Tapi tahu tak tuan-tuan nak mati? Mana tahu. Kalau kita tahu kita nak mati, kita pun tak pergi. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tahu kita pergi ke lori ni akan insiden dan mati penyek bawah lori, kita pergi tak tuan-tuan? Kita tak pergi. Tapi pasal apa kita pergi? Pasal tak tahu. Jadi tuan-tuan, kita tengok yang ada di sekeliling tuan-tuan. Betul tak? Mati datang tiba-tiba. Saya bagi contoh satu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin kenal Datuk Hairi. Kenal tak? Datuk Hairi meninggal dah. Dia duduk di mana? Di Sebu Semangui. Tuan kenal ke tak? Tak kenal? Haji kenal lah, Haji Jamal. Saya kenal Datuk Hairi ni dalam 2017. Start saya mengajar di Masjid Bukit Merah 2017. Isteri saya pun kenal sebab saya pernah makan di kedai ikan bakar tu. Dia main sembang-sembang, dia bayar, dia ambil, dia bayar semua. Datuk Harry tu, dia pun kaya lah tuan-tuan. Jusasi, bencen Jusasi. Jusasi ni kira pangkat tinggi lah tuan-tuan. Dalam kerajaan ni paling tinggi, kita boleh pergi Jusasi lah tuan-tuan, tinggi dia tu. Jadi tuan-tuan, saya kenal dia 2017. Dan dia sihat. Sihat dia tuan-tuan. Dan pada 2017 tu jugalah mak saudara saya kena potong kaki, kecil manis. Kena potong kaki kecil manis. Potong bukan sikit, potong bawah sikit pada lutut dia. Kena kecil manis tu. Dan masa tu kecil manis mak saudara saya memang teruk ada tuan. Saya terdetiklah hati saya, panjang manalah umur mak saudara saya ni. Tapi tuan-tuan masih sihat lagi sekarang tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala jemput dulu tuan-tuan apa? Datuk Hairi. Saya pun pergi Datuk Hairi, saya kenal dia sihat. Jadi tuan-tuan, kita tengok sekeliling tuan-tuan, tak sangka tiba-tiba kematian mai.
Jadi tuan-tuan, kita muhasabah tuan-tuan. Kita bukan tahu bila kita mati. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Hatta ulama, hatta syekh, panggillah gelaran apa pun, kita tak tahu bila kita mati. Baik tuan-tuan, kemudian bahawasanya perkara yang amat berbahaya sekali bagi manusia ialah panjang harapan, panjang angan, tuan-tuan. Paling bahaya. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, manusia ni kekal muda. Walaupun umur dia 80, 90, 100, dia tetap muda dalam dua perkara. Dia tetap muda, tuan-tuan. Dalam dua perkara tetap dia muda. Yang pertama ni Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama adalah hubbud dunia. Walaupun dah tua, sayang dunia. Betul tak, tuan-tuan? Sayang dunia, tak sanggup mati, sayang dunia. Saya ingat ada satu kejadian, saya dalam kawasan Krian, tapi saya tak boleh sebut detail. Yang mana apa, ada satu orang tua ni meninggal, tuan. Dia meninggal. Ni dia duduk rumah kat sini. Keliling rumah tu rumah mak dia, rumah anak dia. Anak dia, mak dia duduk kat tengah. Ada 3 biji rumah anak dia. Tapi mak dia tak duduk dengan anak dia, dia duduk rumah sendiri. Tapi mak dia mati dalam 5 hari kot, baru dia beritahu mak dia mati. Mati dalam tu, tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana. Dia pun bagi mak dia pun makan, letak kat pintu Rupanya dah 5 hari, dah busuk dah pun, tuan-tuan. Barulah tahu mak dah mati. Sedih lah, tuan-tuan. Mak mati, dia pun tak sangka mak mati. Tapi di tepi mak dia tu ada 20,000 lebih, 20,000 simpan duit, tuan-tuan. Saya ambil satu kes lagi di Batu Buram. Dia seorang lelaki, dia hidup dengan bini dia. Bila dia dah tua-tua, tuan-tuan, bila dah tua-tua bercerai. Dah bercerai, tuan-tuan, dia ni naik basikal ni. Duit dapat banyak, anak-anak dia bagi duit, tapi tak belanja duit. Duit tak belanja langsung. Dia naik basikal dia. Tiba-tiba dia mati. Bila dia mati, anak-anak pun heran, duit ni pergi mana? Dia tak belanja. Duit ni yang anak-anak tu bagi tu, cari. Rupanya buk sorok dalam tanah. Dalam tanah, dibubuh dalam apa? Dalam besi tu, bukan minyak tanah tu, besi dibubuh dalam tu. Ada 30,000 lebih. Tengok, tuan-tuan, walaupun nak mati, tuan-tuan, sayang harta, tuan-tuan. Pernah saya jumpa orang juga, tuan-tuan, dia simpan harta dia, suami, isteri tak tahu. Dia simpan harta dia bawah tingkat getah. Simpan bawah tingkat getah. Isteri tak tahu, anak-anak tak tahu. Harta apa-apa dia dapat, duit dia sawit ke apa, dia simpan bawah tingkat getah. Bila dia mati, ada 20,000 lebih, tuan-tuan, bawah tingkat getah. Nak cerita, tuan-tuan, walaupun kita dah tua, walaupun kita dah nak mati, tuan-tuan, tapi sayang dunia, tuan-tuan. Yang ni takkan hilang, tuan-tuan. Sebab tu kita jumpa orang macam mana pun dia sakit, dia nak meninggal dunia, kadang-kadang dia ingat lagi dunia, tak mau lepas, tetap muda, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, sama, tuan-tuan. Melainkan kita kena muhasabah diri, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, yang pertama dunia. Yang kedua adalah walaupun kita ni, tuan-tuan, dah tua, kita tetap tulul amal. Yang ni panjang angan-angan, tuan-tuan. Berangan tak habis. Berangan ni dia takkan habis, tuan-tuan. Berangan ni, cuba kita, kalau dah, tuan-tuan, saya, tuan-tuan, kalau dah dulu-dulu kita berangan, kita tulis angan-angan kita, tulis. Agak-agak tebal mana, tuan-tuan, buku tu. Orang ada diary, tuan-tuan, kita buat diary angan-angan. Saya tak tahu tebal mana, tuan-tuan. Sebelum kita kahwin, kita niat nak kahwin dengan kawan ni, betul tak? Tak kahwin pun, kahwin dengan orang lain, nanti berkenal dengan kawan ni, tak jadi pun kahwin dengan kawan ni. Macam-macam angan-angan. Nak beli rumah macam ni, nak beli tanah lagu ni, nak buat kolam ikan macam ni. Macam-macam angan-angan. Pasal apa angan-angan ni tak habis, tuan-tuan? Walaupun dah tua, tuan-tuan, tak habis angan-angan ni. Sebab angan-angan ni antaranya kerja syaitan.
Syaitan kerja syaitan, tuan. Yang kita duduk berangan macam-macam ni, tuan. Syaitan punya kerja. Sebab Quran sebut wa yumannihim. Syaitan punya kerja ni, dia akan bisikkan pada kita angan-angan yang indah. Sebab tu kita, tuan-tuan, berangan tak berhenti. Hari ni kita berangan. Contohnya lah, hari ni berangan nak jadi apa? Menteri besar Perak, contohnya lah. 2-3 hari dia berangan. Kalau aku jadi menteri besar, duduk berangan. Selang berapa lama, menteri besar mana best? Perdana Menteri ya. Perdana Menteri pula dah duduk berangan jadi Perdana Menteri. Siapalah nak nanti, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan, dah lama berangan jadi Menteri. Kalau kahwin dengan puteri raja, tidak senang. Kahwin kaya terus, berangan lagi, tuan-tuan. Tak habis, tuan-tuan. Dan bila berangan ni, kita rasa syok, betul tak? Nikmat. Macam benda tu ada. Nikmat. Dreaming kan, mimpi, tuan-tuan. Syaitan bagi, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dulu kita pernah berangan, tapi sekarang kita rasa macam bodohnya angan-angan tu. Betul tak? Rasa macam bodoh sungguh angan-angan tu. Lagi kita makin tua, kita akan nampak angan-angan kita. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, saja saya ulang lah. Saya pernah jumpa satu orang tua yang mana dah sakit, kaki kena potong, jari kena potong, ada darah tinggi, kecil manis, jantung, 3 serangkai, penyakit dah. Dah nak kita tengok, tuan-tuan, hujung-hujung memang nak meninggal, tuan-tuan. Tapi bila kita pergi sembang dengan dia kata apa? Saya ni kalau sihat, dia kata nak apa? Nak beli motor besar, nak keliling Malaysia. Saya ingat lagi, sampai hari ni saya ingat, walaupun kejadian ni dah lebih 10 tahun, itu dia sebut kalau dia sihat nanti, dia nak beli motor besar, dia nak keliling Malaysia seorang-seorang. Masa dia sebut ni, umur dia 69 lebih orang. Saya terbayang macam mana nak bawa motor besar, kaki pun dah kena potong, betul tak? Lagi dia terbalik terus. Dan saya sedih. Tiba-tiba saya dengar dia meninggal dunia. Sedih, tuan-tuan. Dia meninggal dunia, saya cukup sedih tak tahu nak kata. Sebab saya ingat dia kata, saya ingat semua apa yang dia kata. Dia nak keliling Malaysia pakai motor besar. Allah, kesian, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan, angan-angan tak habis. Baik, tuan, kita sembuh. Jadi kita muhasabah, tuan-tuan, kurangkan cinta pada dunia dan kurangkan panjang angan-angan. Kemudian, tuan-tuan, baik, bahawasanya perkara yang amat bahaya sekali bagi manusia ialah panjang harapan. Itu panjang angan-angan. Makna panjang harapan ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia ini, sehingga perasaan itu menguasai hati. Kita tak ingat matilah, tuan-tuan. Itu pendek katanya. Kita tak ingat mati. Seolah-olah kita rasa kita akan hidup selama-lamanya, tuan-tuan. Sebab tu sekali-sekala kena ingat mati, tuan-tuan. Dah bincang dah bab ni saja. Tak silap saya lah. Tak ada, tuan-tuan. Kena ingat mati, tuan-tuan. Ingat mati macam mana, tuan-tuan? Tak bincang ni, tuan-tuan. Ingat mati ni, tuan-tuan. Agak-agak macam ni, tuan-tuan. Agak-agak lah. Ni malam ni habis kuliah, habis tahlil, kita balik rumah. Katakanlah malam ni mati, kita mati, tuan-tuan. Agak-agak kita ni pergi syurga ke pergi neraka, tuan-tuan. Kita muhasabah sama-sama. Kalau malam ni saya mati, tuan-tuan mati, agak-agak dengan amalan yang ada ni, yang ada sekarang ni, kita ni syurga ke neraka, agak-agak. Pasal kita tak tahu bila mati, tuan-tuan. Kita tak tahu. Saya ingat masa saya mengaji di Kelantan dulu, kejadian masa saya mengaji di Kelantan, ada satu orang perempuan, budak perempuan, pakai seksi. Budak perempuan dalam awal 20-an, pakai seksi, naik bas. Masa dia naik bas tu, pakai memang seksi lah, tuan-tuan, dengan ketatnya, nampak dadanya. Ada satu makcik ni tegur dia. Tegur lah pasal pakai tu pelik sangat. Orang Melayu tak pakai lah macam tu, tuan-tuan. Memang betul-betul macam barat. Jadi makcik ni tegur dia. Bila makcik ni tegur, dia marah makcik tu punya teruk. Marah macam-macam. Kumuk lain-lain lah, jangan menyebuk lah. Dia basuh orang tu.
budak perempuan ni. Macam-macam dia kata. Tak apa lah. Naik bah, berhenti kan, dulu-dulu tekan encik berhenti kan. Berhenti kan. Masa bah tu berhenti, kan motor kadang-kadang dia tak potong ke belah kanan, dia pergi potong belah kiri kan. Ada motor kadang-kadang laju belah kiri, dia pergi potong. Budak tu turunnya bah, motor malah ni. Mati tu kan. Mati tu kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Mati dalam keadaan pakai seksi. Baru orang tua pula tu macam-macam. Dia kata kedebam melanggar mati. Saya ingat dulu dia ada bonsu. Saya kecil lagi tuan-tuan. Saya sekolah rendah. Dia ada bonsu depan Parit Haji Kasim. Parit Haji Kasim 2. Dekat Tebu apa? Tok Ketua Radi. Nak kenal Tok Ketua Radi. Nah, ni tak jadi Tok Ketua lah. Tapi lama dia jadi Tok Ketua. Jadi depan Tebu dia tu lah. Saya ingat masa tu ada bah rosak. Bah rosak. Bila bah rosak, saya pun lalu kat situ. Nampak ada apa? Kawan ayah saya lah, menyembang belakang bah. Bah tu rosak. Jalan bah tu arah ke Selangor. Bah tu arah ke Selangor. Nak ke Selangor. Bah tu rosak. Yang kawan bapak saya ni naik basikal, duduk belakang bah tu, duduk menyembang. Main lori tuan-tuan. Lori ni laju. Jadi bila bah tu letak di bahu jalan, lori ni nak potong bah ni. Kan bah ni rosak. Bila nak potong ada kereta kat depan. Maka dia save ke tepi, hentam belakang bah. Bukan hentam belakang bah, dia hentam kali dengan orang tua tu sorry. Dia langgar orang tua tu, penyek dekat bah tu kan. Penyek dekat bah. Saya masa bau insiden. Bah tu pun lori tu berlaju, bah tu berjalan ke depan tu. Saya tengok masa saya pergi tu mayat baru jatuh tuan. Baru je dia mati. Baru insiden dan baru mati. Mana nak tahu mati tuan. Dia tak tahu dia mati. Kalau dia tahu dia mati, dia pun tak sembang belakang bah tu. Kita pun tak keluar tuan. Tapi kalau tak tahu. Jadi tuan-tuan jangan panjang angan-angan. Makna panjang angan-angan ataupun makna panjang harapan ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia sehingga perasaan itu menguasai hati, maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Jadi rasa macam tak mati tuan-tuan. Hidup ni tak pernah rasa nak mati. Sebab tu tuan-tuan, Nabi dah pesan kafa bil mauti wa'idham. Ni ingat tuan-tuan, Nabi kata cukuplah mati itu memberi pelajaran. Makna dia apa? Kena ingat mati tuan-tuan. Saya ingat ada orang kadang-kadang bila kita sebut mati, dia marah. Apa sebab dia sebut mati? Kita nak hidup. Dia takut bila sebut mati. Sedangkan kita tak tahu kita akan mati. Bila-bila akan mati tuan-tuan. Bila-bila akan mati. Sebab tu tuan-tuan ingat, kalau malam ni kita mati, renung-renungkanlah. Agak-agak kita pergi syurga ke, pergi neraka dengan amalan yang kita ada, dengan dosa yang berdendam di belakang kita. Mungkin kita ada bermusuh dengan orang, betul tak? Boleh jadi siapa-siapa lah tuan-tuan. Kita ada bermusuh dengan dia, kita benci dengan dia, kita marah dengan adik-beradik, betul tak? Kita benci dengan dia. Macam mana tuan-tuan? Mati membawa kebencian ni, jaga-jaga tuan. Ada orang setengah orang kan kita jumpa, bagus tuan-tuan, main kuliah, ahli masjid, tapi banyak orang dibenci, betul tak? Dibenci dengan kawan ni, dibenci kawan ni, aku tak boleh tengok muka dia ni, benci kat orang tuan-tuan. Ini antara benda yang kalau kita mati, kita bawa tak baik orang tuan-tuan. Mati ni biarlah kita mati dalam keadaan kita sayang pada seluruh umat Islam. Kalau nak benci, benci maksiat yang dibuat, bukan benci kat orang tu. Benci pada maksiat yang dibuat, ataupun kebatilan yang diperjuangkan. Baik. Maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Bekerja lah tuan-tuan sampai mati tak sedar tuan-tuan. Makin lama kita, makin lama makin dekat mati tuan-tuan. Bukan pada lagi jauh, makin dekat mati. Sebab kita dah ada apa? Kita dah ada ajal tuan-tuan. Di kulli ummatin ajal. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi setiap umat tu dia ada ajal dia. Dia ada tempoh dia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal, Allah Ta'ala tidak akan
cepatkan sesaat, takkan lambatkan sesaat. Semua tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, dah ada dah. Kat mana kita mati, pada jam berapa kita mati, dah ada dah. Dan takkan berubah. Kita ni makin dekat dengan dia tuan-tuan. Makin dekat, bukan makin jauh, makin dekat. Malangnya tuan-tuan, kita makin hari kita makin lupa tuan-tuan. Betul tak? Kan malang tuan-tuan. Makin hari kita makin lupa. Padahal kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ni kita nak dekat mati ni tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan, katakanlah kita, contoh je lah, contoh kita meninggal pada tahun, dan ni 2021, kita meninggal pada tahun 2024. Contohnya, kita mana tahu, betul tak? Boleh jadi tuan-tuan, 2024 ada yang dah tak ada ni. Boleh jadi. Jadi tuan-tuan, makin lama kita makin dekat. Bukan makin jauh, makin dekat. Saya makin dekat, tuan-tuan makin dekat. Tapi amalan kita makin kurang tuan-tuan. Para salaf soleh rahmatullah alaihim berkata, siapa yang panjang harapannya, rosak amalannya. Maknanya dia siapa yang banyak berangan, panjang angan-angan, boleh merosakkan amalannya. Baik. Sebab tu dalam Quran sebut wa'aratkumul amani, dan kamu manusia ni dilalaikan dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai bila? Sampai mati. Sampai mati duk tipu angan-angan. Berapa banyak orang tuan-tuan, dia naik motor, dia naik kereta, berangan. Betul tak? Tiba-tiba bang, aksiden mati tengah berangan tuan-tuan. Manusia ni kalau dia tak berangan, dia berzikir. Betul tak? Kalau tak berzikir, dia memikirkan tentang kerja dia, soal dunia. Kalau tak fikir tentang dunia, dia fikir tentang agama dia ataupun akhirat dia. Bayangkan orang yang naik motor, dia fikir tentang apa tuan? Tentang dunia, tiba-tiba mati tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, satu kematian yang sangat buruklah tuan-tuan. Su'ul khatimah. Baik. Sebab tu dalam Quran sebut, kamu dilalaikan dengan angan-angan sehinggalah datangnya kematian. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebab panjang harapan itu akan menarik manusia untuk mengambil berat terhadap dunia dan bertukar lumus untuk membina istana impiannya, sehingga ia menghabiskan masa siang dan malam dalam memikirkan cara-cara mengatur kemajuannya. Nampak tak? Siang malam kita duk fikir tentang dunia tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita fikir pasal dunia ni, kadang-kadang sekali dia mai hilang semua. Tuan-tuan tengok waktu banjir ni, tuan-tuan kenal tak seorang pelakon, nama dia apa? A.B. Yus. Kenal A.B. Yus? Kan dia buat teratak impian dia kan, daripada kayu. Cantik dia buat. Dah 90% siap, 90% siap. Datang banjir, hilang semua. Hilang semua tuan. Dunia tuan-tuan kadang-kadang dihilang-hilang habis. Ada saya tengok satu rumah tu, kesian tuan-tuan. Rumah mak mereka ambil gambar. Rumah dia cantik, rumah kampung tuan-tuan. Rumah kampung papa memang cantik. Rumah kampung macam dulu-dulu tu kan. Memang, tapi rumah dia cantik dengan cat dia, kayu dia apa semua cantik. Datang banjir, tinggal tangga je tuan. Tangga dia tangga batu kan, tangga batu. Yang lain tu kayu. Banjir mai dia bawa habis rumah-rumah, perabot semua dia bawa habis. Oh kesian tuan-tuan. Dunia sekali mai hilang habis. Yang hak banjir ni tuan-tuan, kereta mereka yang kena ayak tu, boleh claim insurans tak tuan-tuan? Yang kena ayak boleh claim insurans ke tak boleh? Ha? Saya ingat susah juga pasal bencana alam. Biasanya bencana alam ni dia tak boleh claim. Biasanya lah bencana alam, tak tahulah kok ada insurans yang boleh claim. Biasanya insurans kalau bencana alam ni memang dia tak cover lah. Pasal dia tahu sekali main bencana alam banyak kena. Sebab tu dunia tuan-tuan. Baik. Sebab tu tuan-tuan, fikir dunia tuan-tuan, tapi jangan lupa akhirat. Akhirat jangan lupa. Kemudian kadang-kadang dengan berusaha di dalam hati, dan kadang-kadang dengan bekerja untuk mencapai kenikmatan lahir ini. Kadang-kadang hati dan zahir tuan-tuan, fikir dunia. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya ulang lagi sekali ya tuan-tuan. Sahabat saya
Masa saya habis SPM umur 18 tahun, di umur 18 tahun saya belajar di Kelantan. Kawan saya ni dia tak mau belajar lah, saya nak kahwin. Saya ingat sebab dia memang diterima nak kahwin tuan-tuan. Umur 18 habis nak kahwin tuan-tuan, nak kahwin awal lah. Dia sebenarnya boleh kahwin awal, bukan tak boleh, tapi kalau belajar lah dulu, betul tak kan? Sebab biasanya kalau kahwin awal nanti menyisai lah sikit, betul tak kan? Sebab banyak benda yang kita kena bersedia. Jadi kawan saya ni dia memang nak kahwin semua. Saya umur 18, saya mengaji di Kelantan, di Lampuri 2 tahun di situ. Kawan saya ni tak mau mengaji lah. Belajar okey tuan-tuan, tak lah. Okey, sederhana lah tuan-tuan. Boleh lah kalau nak sambung belajar setang ke, boleh tuan-tuan. Tapi tak mau belajar lah. Belajar tak mau lah. Dia nak kahwin. Bagus lah tuan-tuan, betul tak kan cita-cita kahwin tu. Maka dia bekerja siang malam, dia kerja. Bagus tuan-tuan, siang kerja, malam kerja. Saya nak kahwin. Saya kagum dengan dia tuan-tuan. Kerja kat Tebing. Siang kerja kat mana tau, malam kerja kedai makan. 2 kerja dia buat. Saya nak kahwin punya pasal tuan-tuan. Semangat dia bekerja umur 18. Jadi dia jumpa saya, dia tunjuk handset. Zaman saya tu handset ni, kira zaman sekarang ni budak sekolah rendah buat handset dah tuan-tuan. Zaman saya dulu susah nak ada handset ni. Kira orang kaya lah, dia ada handset, dia ada lesen motor, lesen semua ada lah. Hebat lah tuan-tuan, nak kahwin kan. Tak apalah, masa cuti bulan 12 tahun 2005, umur saya masa tu 18. Jadi dalam bulan 12 tu, pukul 4 pagi ada orang telefon rumah. Menangis-nangis telefon. Mak dia telefon. Pasal mak dia pun merapat dengan mak saya. Telefon kata dia mati tuan-tuan. Saya terkejut beruk tuan-tuan. Sebab saya baru jumpa dia. Dia bagi tahu dia kerja ni, kerja tu, dia nak kahwin dah. Kemudian dia dah ada lesen, tunjuk lesen, dia dah ada handset. Saya bila dengar dia mati, saya tak percaya tuan-tuan. Sebab baru dalam sebulan 2 jumpa dia. Masa raya lepas, mak dia kata dia mati. Ya Allah, saya tak percaya tuan-tuan. Saya ingat dia kerja siang malam nak kahwin, tiba-tiba mati tuan-tuan. Mati tu kat Teping tuan-tuan, dekat dengan Tesco. Dulu tak ada lagi Tesco. Dia potong lori depan Tesco nak ke apa? Nak ke hospital kan. Potong lori, kereta keluar pada simpang. Tak perasan dia tengah potong. Kereta tu kan ada simpang, tu kan ada simpang dia keluar. Dia belakang dengan kereta dengan kereta jatuh. Lori yang dia potong tu, lori tu gilis dia. Mati bawah lori tuan-tuan. Dada ni tuan-tuan penyek jadi lagu ni. Langak ni dada dia jadi ke depan. Lori tu lengit, tayar lori tu langak dada dia. Tapi kepala tak pecah lah. Dada dia teruk tuan-tuan. Dan mati tu dia tuan-tuan. Saya tuan-tuan, kaki dia patah, saya ingat lagi. Kaki dia pun dipatah. Taklah masuk besi. Masa ke bumi tu memang nampak lah herok lagi tuan-tuan. Pasal dah mati kan. Takkan nak operate masuk besi bagi elok pula tuan-tuan. Jadi saya memang tak percaya tuan dia mati. Tak percaya aku ni. Sampailah saya tengok jenazah dia. Saya tengok jenazah dia, saya memang termenung panjang lah tuan-tuan. Kawan yang kerja siang malam nak kahwin, dah ada handset, lesen, mati tak mengenang tuan-tuan. Dia tak kenal siapa sampai aja dia mai. Saya tengok dia luka sikit kat kepala dia. Allah Akbar. Sedih lah tuan-tuan, saya tak dapat bayang lah. Mati kalau dia mai macam tu lah tuan-tuan. Walaupun kita tengah sonok, betul tak kan? Tengah sonok-sonok mati. Ada seorang cikgu tuan-tuan, pencen. Kata dapat gratuity kan. Pencen kan dapat gratuity kan, banyak kan. Ratus-ratus ribu. Dia beli tanah di Titi Serong. Dia buat banglo. Ketik dia buat banglo. Duit banyak kan, pencen. Buat banglo, siap banglo, dia pun mati tuan-tuan. Siap banglo, dia pun mati tuan-tuan. Nak cerita ni tengah sonok ni. Sonok dah nak masuk rumah baru. Tengah-tengah sonok pun kalau dah mai mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
takkan cepat sesaat, takkan lambat sesaat. Walaupun tengah happy ke tuan, seorang tentera, kapten, beli rumah di Bandar Baru kan. Tentera Kelaktul Bandar Baru tu, tuan nak ke Pek Butang, ada taman banyak. Taman yang mula-mula, ini yang kedua. Baru beli rumah, baru bayar sebulan. Baru buat umur 40-an, baru sebulan bayar. Kena serangan jantung, mati. Tapi bini dia syok lah tuan. Pasal baru bayar sebulan, rumah dapat kat bini tu lah. Kan dia insurans kan, takaful. Rumah dapat terus kat bini dia, baru bayar sebulan. Mati dia tak kira bila tuan. Sama ada saya, tuan-tuan, ustaz, ulama, sama tuan-tuan. Kemudian ketika itu seluruh hati dan anggotanya sentiasa sibuk dalam menuntut dunia. Sibuk tuan-tuan, sibuk mencari dunia. Sebab apa? Panjang angan-angan. Betul tak? Duk berangan ni, berangan. Dia tak tahu mati dah dekat. Tuan-tuan tahu, ada sebahagian riwayat sebut, ulama sebut, kita ni tuan-tuan, sebelum kita mati, 40 hari sebelum kita mati, 40 hari sebelum kita mati, dia ada daun di Sidratul Muntaha, atas langit ni tuan-tuan, di langit yang ke-6. Akak dia, Sidratul Muntaha ni mesti ada pokok tuan-tuan. Pokok apa lagi? Yang orang buat mandi mayat, bidara. Pokok bidara berduri tuan-tuan. Di atas langit tu ada tuan-tuan, besar. Akak dia di langit ke-6, pucuknya di langit ke-7. Pokok Sidratul Muntaha ni, di pokok daun dia sangat banyak. Dan daun-daun tu juga sebahagiannya mewakili kita tuan-tuan. Ada nama kita. Katakan lagi 40 hari kita nak mati, daun tu akan gugur. Daun tu akan gugur sampai di malaikat Israel. Malaikat campur nyawa kan, dia tengok nama Haji Jamar, contohlah Haji Jamar. Contohnya Haji Jamar, contoh Haji Jamar tak tahu, saya tak tahu, tapi Israel dah standby 40 hari lagi. Kita pun happy, seronok, betul tak? Rupanya lagi 40 hari. Siapa tahu tuan-tuan, di kalangan kita ni, mungkin saya, mungkin Haji Jamar, mungkin tuan-tuan, mungkin ada daun dia dah jatuh, betul tak? Mungkin dah jatuh daun dia, kita duduk happy lagi, seronok, betul, gelak ketawa dan sebagainya tuan-tuan. Rupanya daun dah jatuh, Israel dah pegang daun kita tu. Orang tak tahu tuan-tuan bila nak mati. Betul tak? Saya tengok saya ni walaupun umur baru 30-an, tapi kawan mati yang baik tuan-tuan. Saya pun pelik. Memang akhir zaman ni orang muda lagi banyak mati tuan-tuan. Ada orang tua, betul tak? Banyak orang muda mati. Yang baru-baru ni kawan saya sihat tuan-tuan, mati tu kat Selangor. Saya pun macam tak percaya dia mati. Punca dia macam apa? Katanya ada masalah buah pinggang kronik. Ada kena masalah buah pinggang kronik dan mati tuan-tuan. Umur baru 30-an tuan-tuan, mati. Padahal sihat dia sebelum tu. Dapat tahu sakit, tak selang berapa lama mati. Beringat tuan-tuan. Kemudian segala amalan untuk akhirat pun dilupakan dan tidak dikerjakan. Nampak? Ini sedih ni. Sampai amalan pun kita kurang. Kalau kita masih lagi sembahyang fardu ni okeylah tuan-tuan. Tapi kalau kita banyak amalan kita tinggal tuan-tuan, kok mana pun menyesal juga di akhirat. Mungkin kita ahli syurga. Sebab tu di akhirat tuan-tuan, semua menyesal tuan-tuan. Menyesal pasal apa? Pasal kenapa kita tak banyakkan amalan. Hatta ahli syurga sekali pun menyesal. Kalau ahli neraka lagi menyesal tuan-tuan. Menyesal tak tahu nak kata. Suatu Quran kata wala uqsimu biyaumin wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesal. Hari kiamat semua pakat menyesal tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian kita ambil pergan tuan-tuan. Kerana tidak ada masa lagi untuk menumpukan perhatian kepadanya. Jika perkara itu perkara dunia, ia segera mengusahakan
dan bertungku lumus dan dalam menjayakannya. Kalau dunia dia semangat. Tetapi jika perkara itu perkara akhirat, ia malas, cuai dan tidak ada masa lagi. Tuan-tuan, saya baca ni tuan-tuan, saya tengok saya dulu. Cuba saya dulu. Cuba tengok, kalau kita dah sembahyang fardu, saya yakin tuan-tuan semua kita sembahyang fardu lah. Tapi cuba cek hari ni, duha buat tak? Duha. Betul tak? Kalau kita sibuk tak apa, kita tak ada masa kan, kerja tak apalah. Tapi kalau kita ada masa, kita tak buat. Betul tak? Kita buat tak duha 8 rakaat ataupun 2, paling sikit 2, paling banyak 8, 12 boleh jugalah. Tapi buat 8 lebih bagus. 8 lebih bagus daripada buat 12. Nah, cukup tak? 8 rakaat ni 20 minit ya tuan-tuan. Kita duduk kedai kopi menyembang. Betul tak? Menyembang kadang-kadang sampai sejam. Betul tak? Sejam. Dia sembang ni. Betul tak? Jadi tuan-tuan, 20 minit 8 rakaat kita buat tak buat? Satu. Yang kedua, sembahyang sunat, terutama rawatib, qabliyah ba'diyah, kita buat tak buat? Yang ketiga, baca Quran, baca ke tak baca? Yang keempat, selawat tak kita? Betul tak? Yang selawat sehari 100 juga, selawat tak? Kalau tak ada masa tak apa. Ni kalau kita ada masa, kita tak buat. Zikir tak? Sekurang-kurangnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian istighfar, cek balik diri kita. Kalau tak ada tuan-tuan, kita muhasabahlah tang mana yang tak kena. Okey, kemudian tetapi okey, sepatutnya sebab tu kadang-kadang kita menyembang ada masa, betul tak? Tengok TV ada masa, betul tak? Kita nak buat apa-apa kerja dunia ada masa. Tapi bila nak sembahyang duha, macam tak ada masa. Betul tak kadang-kadang? Bila nak baca Quran, tak sempat ni, nak tidur ni. Tapi kita tak tidur ni, kita sembang, betul tak? Sembang-sembang setengah jam. Setengah jam tu al-mulk pun habis, sajadah pun habis. Tadi masa nak baca Quran, tak boleh kena tidur ni, nanti bangun lambat. Macam-macam alasan. Lalah tak tidur pun, main handset, tengok Shopee, Lazada, betul tak? Betul. Kemudian sepatutnya ia berganjak sebaliknya bertekun lumus terhadap perkara akhirat yang boleh menjamin baginya tempat tinggal yang abadi dan negeri tempat yang kembali yang bahagia. Sepatutnya saya dululah tuan-tuan dan tuan-tuan, kita fokus pada akhirat. Dunia jangan lupa, tapi akhirat yang utama. Sebab apa tuan-tuan? Sana yang kekal abadi. Baik tuan-tuan, saya nak tahlil terus, boleh ke? Saya terus tahlil lah. Terus tahlil lah. InsyaAllah dia tak tahlil lah. Baik, astagfirullahaladzim.